Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi dulu sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dan di hari yang mulia, bulan yang mulia. Ya, pagi ini kita dapat bertemu dan bersama-sama dalam satu majlis ilmu, insya-Allah, dalam tujuan atas memperlihatkan amalan kita, kekurangan, dan sama-sama kita bermuhasabah amalan kita, kerja buat kita sebelum kita dijemput Allah Subhanahu wa taala di alam baqa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pagi ini kita tengok satu tajuk, ya. Akibat hasad. Akibat hasad, takabur, riya dan ujub. Ya, ini sifat mazmumah, sifat yang dicela, ya, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sifat yang dikatakan sifat yang dimurkai Allah, yang berada di dalam, ya, di dalam ni hasad, sesuatu yang tak nampak, takabur, tak boleh dipegang, riak, dan begitu juga ujub, ya. Apa kesudahan, akibat keburukan dia bagi mereka yang mengekalkan sifat-sifat tersebut, tuan-tuan. Ya, inilah satu perkara yang sangat penting yang termasuk dia katakan, ya, puasa khusus, ya. Puasa dua dalam, zahir dan batin kena puasa. Bagaimana orang puasa masih lagi meneruskan hasad dia, dengki dia. Bagaimana orang yang puasa meneruskan takabur dia, riak dia dan ujub dia, tuan-tuan. Ya, insya-Allah kita tengok sebanyak sedikit apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Apakah pesanan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sifat-sifat dengki, hasad, dengki? Bahasa kita dengki, ya, iri hati. Ya, sifat dengki ataupun sombong, takabur, riak dan hairan diri, ujub, ini semuanya apakah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal ada meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang mengenai perkara-perkara tersebut. Maksud hadis itu adalah diringkaskan, ya, seperti berikut, ya. Siapa dia? Yang meriwayatkan Muaz bin Jabal, ya, Muaz bin Jabal. Dalam bab hasad, takabur, riak dan dengki, ya, dan ujub, ya. Apa pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Muaz bin Jabal ni? Allah Subhanahu wa taala menjadikan 7 malaikat terlebih dahulu sebelum ia menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kita ada 7 petala langit, 7 petala bumi. Sebelum Allah menjadikan, dia katakan menjadikan 7 petala langit ni dan 7 petala bumi ni, Allah menjadikan 7 malaikat terlebih dulu. Ini istimewa punya malaikat. Ya, ini istimewa punya malaikat, ya. Dan ditugaskan satu tugas yang penting, ya, satu tugas yang penting kepada mereka ni, ya. Dan meletakkan seorang malaikat menjaga pintu bagi tiap-tiap satu petala langit. 7 malaikat diletakkan, satu malaikat pintu pertama, pintu kedua langit, ya. Di situ apa buat tak tahu. Dia akan menjadi security, ya, guard
kata orang lah. Ya, ni nak dibawa amalan kita daripada bawah ni. Hamba Allah ni. Apakah amalan tu baik ataupun tidak? Kalau tak baik, ada yang tak elok, terus digodam je. Digodam, ya. Ini kerja dia lah. Ya, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tiap-tiap amalan kita ni dikatakan akan ditanya dan dilihat dan diperiksa. Bermula daripada malaikat yang 7 ini akan memeriksa di tiap-tiap pintu langit. Ya, ini baru amalan dia angkat. Ya, baru amalan ni diangkat, belum lagi ditanya, disoal di akhirat nanti tuan-tuan. Ya, begitulah. Dan meletakkan seorang malaikat menjaga pintu bagi tiap-tiap satu petala langit, tuan-tuan. 7 malaikat, ya. Sebelum Allah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, ini Allah menjadikan terlebih dahulu 7 malaikat, ya. Dan tiap satu malaikat itu diletakkan satu pintu apa tu, langit pertama satu malaikat, langit kedua malaikat kedua, dan seterusnya kepada malaikat yang 7, ya, di langit yang ke-7. Maka malaikat-malaikat yang menjaga amal ibadah hamba Allah sesudah ini disebut malaikat amal. Malaikat yang menjaga amal ibadah kita ni. Dan dialah yang mengangkat, katakan, amalan kita ke atas dan dipanggil malaikat ini malaikat amal. Ya, malaikat amal naik ke langit bersama amal hamba Allah itu dari pagi hingga petang, tuan-tuan. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ya, tiap-tiap kita terlibat dengan apa yang disebutkan di sini, tuan-tuan. Ya. Jadi amalan kita diangkat. Buruk baiknya yang mengangkat siapanya itu nama malaikat, tuan-tuan. Malaikat amal dipanggil di sini. Naik ke langit bersama-sama amal hamba Allah itu dari pagi hingga ke petang. Ya, turun naik. Amal itu bercahaya seperti cahaya matahari. Apabila ia sampai di langit pertama, ia pun menyucikan amal itu dan membanyakkannya. Sampai langit pertama, dia kata dia menyucikan amal itu dan membanyakkannya. Maka berkatalah malaikat yang menjaga pintu langit itu, langit pertama, pukul oleh kamu muka pembuat amal ini dengan amalnya itu. Disuruh pukul ke muka amal, ke muka orang yang beramal tu dengan amalan tu, dengan bungkusan amalan. Dia katakan, aku mengetahui orang yang mengumpat. Ini dalam bab mengumpat, ya. Dan Allah memerintahkan aku supaya aku jangan membiarkan berlalu di hadapanku kepada malaikat lain amalan orang yang mengumpat manusia. Jadi langit pertama dalam bab mengumpat. Kita dah selalu bercakap pasal mengumpat, kan, ya. Mengumpat, mencerita keburukan orang, hal orang, rumah tangga orang, makan minum keluarga orang, lagi apa, tuan-tuan, ya, kerja buat orang dan sebagainya. Ya, di belakang orang yang tak ada di hadapan kita, ya. Kita kalau bertiga, apa kita baca dulu kan, dalam bab 3 ada 1, 2, 3. Yang 1, 2 ni dia mengumpat, mencerita keburukan orang di belakang orang, kan. Orangnya tak ada, ya. Orangnya tak ada tempat lain. Dan orang yang ketiga ni duduk diam, dia dengar, dia tak bercakap. Maka dia katakan orang yang ketiga ini pun termasuk orang yang mengumpat. Jadi kalau ada kawan-kawan kita duduk bertiga, 2 orang yang mengumpat, mengatai orang, keburukan orang dan sebagainya, kita orang yang ketiga, selamatkanlah diri kita. Katakanlah aku nak pergi buang air ada hal dan sebagainya. Selagi mana kita ada di situ, walaupun kita tak bercakap, maka kita dikatakan termasuk orang yang mengumpat juga. Ya, itu dalam mengumpat. Jadi orang yang mengumpat inilah di langit yang pertama, dia katakan malaikat ni yang lebih tahu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan aku, kata malaikat, supaya aku jangan membiarkan berlalu di hadapanku kepada malaikat lain amalan orang yang mengumpat. Awal-awal lagi dah langit pertama, tuan-tuan. Ya, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan seperti tadi Muaz bin Jabal.
Kemudian malaikat-malaikat amal itu naik satu tingkat lagi hingga sampai ke langit yang kedua. Yang pertama apa tu? Yang pertama apa tadi? Dalam bab mumbat. Naik kedua. Dia dah godam dah. Ya, dia dah godam dah. Dah godam dah ya. Hingga langit kedua. Penjaga langit kedua itu juga berkata, berhenti dan pukul oleh kamu muka pembuat amal ini dengan amalannya itu, pukul lagi. Pukul lagi. Kerana amalannya itu ialah untuk faedah dunia. Ini faedah kamalan untuk faedah dunia. Dan Allah memerintahkan aku supaya aku jangan membiarkan berlalu amalannya itu di hadapanku kepada malaikat lain. Kerana ia bermegah-megah, takabur, bermegah-megah, godam, balon lagi di langit yang kedua ya. Tadi bab 4, ini bab yang di langit yang kedua, orang yang bermegah-megah. Orang yang megah-megah, ya, megahkan duit banyak, megahkan harta banyak, megahkan kereta, rumah, macam-macam lah, ya. Kerana keduniaan. Kerana ia bermegah dengan amalannya, ini amalan pula. Berkah juga kan. Kepada manusia dalam perjumpaan. Dalam perjumpaan ada orang ramai-ramai dan sebagainya, dia merupakan dia macam dia ibaratkan umpama katakan ayam jantan, berkokok je. Jadilah ayam betina. Ya, diam je. Kalau kata tu betina kan. Jadi ni ayam jantan ya. Dia bermegah-megah ya. Jadi dia kata di sini Allah memerintahkan aku supaya aku jangan membiarkan berlalu amalannya itu di hadapanku kepada malaikat lain, kerana ia bermegah-megah dengan amalannya itu kepada manusia dalam perjumpaan-perjumpaan. Ini orang yang megah-megah di langit yang kedua. Allah juga memerintahkan malaikat yang menjaga, yang berada di malaikat yang berada di langit yang kedua itu pukul ke muka orang yang beramal dengan amalan dia. Ya, itu sebab salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan, ya, kita kena banyakkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya, astagfirullahalazim. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita ada dengan adanya astagfirullahalazim itu dalam bungkusan itu, maka mengharapkan Allah memaafkan, tidak berlaku pukulan yang tersebut, tuan-tuan. Ya, itu satu hadis ya. Jadi kita disuruh membanyakkan beristighfar, ya, beristighfar. Kemudian malaikat amal itu naik setingkat lagi. Malaikat amal yang bawa amalan kita ni ya. Nama dia malaikat amal. Naik setingkat lagi dengan amalan hamba Allah itu yang bercahaya-cahaya, terbit daripada sedekah. Ini orang ahli sedekah, tuan-tuan. Sedekah, pergi masjid sedekah. RM5 esok gitu. Sedekah, sedekah anak yatim, sedekah orang susah, sedekah orang yang memerlukan, sedekah. Jadi sedekah ni dikatakan, dibaratkan amalan itu bercahaya-cahaya, terbit daripada sedekahnya. Kemudian daripada semayangnya, ada ahli semayang dengan tajudnya, semayang itu, semayang ini, dan puasanya. Ya, dengan sedekahnya, tuan-tuan, dengan semayangnya, dengan puasanya, yang menghairankan malaikat. Malaikat hairan. Wah, hebat ya. Dengan sedekah dia, semayang dia, puasa dia hebat, bercahaya-cahaya. Ya, dia nak bagi langit yang ketiga. Ya, yang menghairankan malaikat-malaikat amal itu hingga sampai di langit yang ketiga. Ini bab sedekah, semayang, ya, puasa, bercahaya-cahaya, menghairankan, bercahaya. Cantiklah kan? Ahli semayang, ahli sedekah, ahli puasa, apa lagi nak kan? Tapi apa yang jadi, tuan-tuan? Penjaga langit ketiga berkata juga, pukul oleh kamu muka pembuat amal ini dengan amalannya itu. Pukul lagi. Apa salah kawan tu? Kawan tu ahli sembahyang, kawan tu ahli puasa, kawan tu ahli sedekah, suruh pukul lagi. Ya, dia silap tu. Aku malaikat yang mengetahui orang yang sombong. Sombong, tadi takabur, tadi mengumpat,
Ya, ni sombong. Kata Imam Ghazali, orang sombong ni bila dia tegur, dia tak mau dengar cakap kita. Dia tak boleh menerima orang sombong. Ya, dan bila dia bercakap, suara dia kasar. Keras. Ini tanda orang sombong, kata Imam Ghazali. Ya. Aku malaikat yang mengetahui orang yang sombong. Aku diperintahkan oleh Allah supaya aku jangan membiarkan berlalu amalannya itu di hadapanku kepada malaikat lain. Allah tak bagi lalu terus. Ya, periksa, tengok. Rupanya dia ni orang sombong. Bagaimana dengan semayang dia, puasa dia dan sedekah dia, tapi dia bersifat sombong. Ya. Jadi Allah SWT dia katakan, aku diperintahkan, kata malaikat, oleh Allah supaya aku jangan membiarkan berlalu amalannya itu di hadapanku kepada malaikat lain, kerana ia telah berlaku sombong dan membesar-besarkan dirinya kepada manusia dalam perjumpaan atau dalam keramaian dah. Itu dia. Ini sifat sombong dengan takabur. Ya, kerana sifat sombong dan membesarkan diri. Ya, pukul lagi. Ya, pukul. Di langit yang ketiga. Ya, kita terus tengok lagi. Jadi amalan diangkat, dibawa lagi oleh malaikat amal tadi. Kemudian malaikat amal itu naik lagi setingkat dengan amalan hamba Allah itu yang bercahaya seperti cahaya bintang yang bergemalapan. Ya, terbit daripada tasbih. Ini orang ahli tasbih. Subhanallah, subhanallah, Masya Allah. Ya, tasbih ini adalah amalan khusus orang ni, para malaikat. Ya, bertasbih dengan semayang dia, tuan-tuan, hebat. Dengan puasanya, dengan hajinya, tuan-tuan, dengan umrahnya, Masya Allah. Ya, hebat kan? Bercahaya-cahaya seperti bintang yang bergemalapan. Itulah disebut sini ya, tuan-tuan ya. Penjaga hingga sampai di langit yang keempat. Sampai langit yang keempat. Tapi itu dah lebih kali keempat tu. Dia membawa dalam bab tasbih ni, semayang, puasa, haji, umrah. Penjaga langit keempat berkata, berhenti dan pukul oleh kamu muka pembuat amal itu dengan amalannya. Pukul lagi. Ini Rasulullah kata, tuan-tuan. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh siapa? Muaz bin Jabal, tuan-tuan. Ya. Dan pukul juga belakangnya. Yang keempat, muka dan belakang pukul. Ya. Kesian ya. Dengan amalan padahal beramal tu, era. Dan perutnya, pukul mukanya, pukul belakangnya dan pukul perut dia. Tulis ni, tuan-tuan ya, di langit yang keempat. Aku malaikat yang mengetahui orang yang hairankan diri. Ujub, heran diri. Tengok orang, aku lebih sikit, aku hebat, aku kaya, orang tak kaya macam aku. Aku pandai, orang tak pandai macam aku. Ya. Satu kata arwah Ishaq Barum, tuan, Mufti Selangor dulu. Ya. Ujub ni bukan dia tak perlu ramai. Dia seorang-seorang je, tuan. Dia seorang-seorang je. Dia duduk malam, alhamdulillah, tahajudnya, Qurannya, zikirnya, ya, waktu malam tasbih, selawat dan sebagainya, duduk seorang. Maka datang satu lintasan yang tak elok. Apa dia kata? Bagus betul aku ni, kata dia. Bagus betul aku ni, orang sebelah tak macam aku. Tok Bilal tu lagi teruk. Untuk imam tak pernah bangun tu. Dibanding-bandingkannya dengan orang yang hebat-hebat. Ya, dan dia merasakan dia lebih hebat. Heran diri dia. Oh, bagus betul aku. Itu dia. Ini heran diri. Dia tak perlu kau ramai. Dia berbeza dengan apa, takabur, membesarkan diri. Ya, ini ujub, ya. Maka ketika itu dia sudah dimasuki oleh syaitan, tuan-tuan, habis. Ya, jadi ketika itu hendaklah kita berhati-hati. Waktu-waktu malam kadang-kadang datang benda-benda yang tak elok macam ni, tuan-tuan, cepat kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta jauhkan daripada gangguan syaitan. Dan kata ni tu kerja buat syaitan yang mengheret kita kepada kesesatan. Ya.
Aku malaikat yang mengetahui orang yang hairankan diri, ujub. Aku diperintahkan oleh Allah supaya aku jangan membiarkan berlalu amalannya itu di hadapanku kepada malaikat yang lain. Ujub, hairan diri. Ya, Allah bagi kita harta, alhamdulillah. Allah bagi kita ilmu, alhamdulillah. Allah bagi kita kesihatan, amalan, ibadah dan sebagainya, boleh bergerak, buat kebajikan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi bila semua ni ada, kadang-kadang biasanya tuan-tuan suka membanding-bandingkan. Orang macam ni suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, maka datanglah heran diri dia. Ya, ujub. Itu daripada situlah datangnya ujub, tuan-tuan, ya. Jadi di langit yang keempat ni orang yang ujub, begitu juga dia katakan tidak lepas ke langit yang seterusnya, malah disuruh pukul pada ni buka belakang dan perut, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya Allah tidak membiarkan dah berlalu amalannya itu di hadapanku kepada malaikat lain, kerana ia apabila membuat sesuatu pekerjaan maka ia dimasuki oleh perasaan hairankan diri, ujub. Ini bab tasawuf, tuan-tuan. Ini katakan kerja-kerja hati, ya. Kerja-kerja hati, dalaman, ya. Nampak ujub, nampak besarkan diri, nampak orang betul riak dan sebagainya, tak nampak. Dia main dalam je, dia duduk dalam je. Inilah yang merosakkan. Jadi kata Imam Ghazali, sifat-sifat mazmumah ni selagi ada, kita kekalkan, kata Imam Ghazali, ya, walaupun kita ahli semayang, walaupun kita ahli puasa, walaupun kita ahli zikir, walaupun kita ahli orang kata apa, ahli selawat dan sebagainya lah, ahli ibadah, maka batal amalanmu, kata Imam Ghazali. Penghancur dia, racun ni dalam ni. Sifat-sifat yang dikatakan mazmumah ni, tuan-tuan. Tak ya, orang mana benda dia rasakan, kita rasakan macam tak kisah je, tuan-tuan, ya. Iri hati, ujub tadi, apa tadi, riak tadi, apa tadi, heran tadi, ujub apa tadi, dan sebagai takabur, membesarkan diri. Ini semuanya menghancurkan, apa kata Imam tadi, menghancurkan amal ibadah kita. Ya, ini dalam bab tasawuf, tuan-tuan. Itu sebabnya tasawuf ni sangat penting, tuan-tuan. Selepas kita mengenal Allah SWT, ya, dalam 3 ilmu fardu ain ni, satu ilmu fardu ain dalam bab ma'rifatullah, mengenal Allah, yang keduanya dalam bab ibadah, ya, mana fiqh lah maknanya, dan yang ketiga memastikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikembali kepada bagaimana kedudukan dalaman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Yang pertama sekali ikhlas. Kunci dia, tuan-tuan. Dalam bab tasawuf ni ikhlas kunci dia. Apa kita buat kerana Allah, Allah terima. Apa kita buat bukan kerana Allah, kerana orang, kerana nak menunjukkan maka tadi, ataupun kerana sesuatu yang lain, Allah tak terima. Buatlah, maka kosong di sana besok. Ya, kosong di sana besok. Kemudian malaikat-malaikat amal itu naik lagi setingkat dengan amalan hamba Allah itu. Amalannya itu sangat cantik seperti pengantin yang diarak hingga sampai di langit yang kelima. Penjaga langit yang kelima berkata, berhenti lagi. Ya. Apa silapnya kan? Nak pergi ke langit yang ketujuh dah. Ya. Dan pukul oleh kamu muka pembuat amal ini dengan amalan itu, dan gantunglah ia, pukul dan gantungkan amal dia. Ya, dan yang kelima, tuan-tuan, ya, dan gantungkan amalannya itu pada batang lehernya, kerana aku malaikat yang mengetahui orang yang dengki, hasad. Ini dalam dengki, hasad, dengki, hasad, iri hati, tak puas hati. Orang ada, aku pada juga, tapi suka membanding-bandingkan. Dalam bab membanding-bandingkan inilah satu penyakit kita, tuan-tuan. Ya, kita orang yang beriman, tuan-tuan, suka membanding-bandingkan, maka bolehlah datang hasad, dengki, tuan-tuan. Ya. Dan gantungkan amalannya itu pada batang lehernya, kerana aku malaikat yang mengetahui orang yang dengki, hasad, dan bahawasanya ia telah berlaku hasad dan dengki terhadap orang yang belajar,
Orang belajar pun dah hasad dengki. Biarlah dia belajar. Biar dia pergi ke orang kata apa, pergi ke kuliah ke atau ada pengajian ke dan sebagainya. Bila orang pergi tengok nak ke mana tu. Ya. Macam nak masuk syurga. Macam-macam lah kata-kata hasad dengki kan. Orang dah belajar. Ya. Dan berbuat seperti pekerjaan yang dibuatnya. Ya, dan bahawasanya ia telah berlaku hasad dan dengki terhadap orang yang belajar dan berbuat seperti pekerjaan seperti pekerjaan yang dibuatnya. Apa dia buat? Orang tu buat, tapi dia suka membandingkan. Ya, suka membanding-bandingkan. Terutama dalam bab belajar kata. Orang yang beroleh kelebihan, ya, maka ia hasad dan dengki terhadapnya dan ia berusaha untuk menjatuhkan aku, ya, menjatuhkan. Aku diperintahkan oleh Allah supaya aku jangan membiarkan berlalu amalannya itu di hadapanku kepada malaikat lain. Ya, ini bab hasad tuan-tuan. Ya, ya, hasad diibaratkan apa hasad ni? Hasad ni diibaratkan pokok yang tumbang besar, pokok besar. Jadi lama-lama pokok tu kering kan. Pokok kering kan. Kemudian bagi api, pasang api di pangkal tu, pangkal pokok tu. Ini kayu kering ni, musim panas ni kan. Sudah tuan-tuan lama-lama habis. Sebatang yang besar, pokok yang besar pun habis jadi abu. Ya, makan sikit tuan-tuan. Diibarat gitulah. Ya, diibaratkan orang yang hasad dengki ni. Sikit lama-lama dia jadi besar. Ya, orang yang meneruskan mengekalkan kerja-kerja maksiat ni tuan-tuan seperti ini, mereka ini akan pergi kepada peringkat fasik, orang yang banyak melakukan dosa. Ya, kita jauhkan insya-Allah dalam bab hasad dengki tuan-tuan. Ya, kalau kita tengok dalam syurga sifat hasad dengki tak ada langsung tuan-tuan. Ya, sana seronok, salam bahagia. Orang kata di syurga. Ini hasad dengki ni masa di dunia ni lah. Berlawan-lawan, berlomba, berebut-rebut. Tak cukup ndak lagi. Ya, ni dunia ya. Jadi di langit yang kelima ni, begitulah keadaannya tuan-tuan. Bagi orang yang hasad, dipukul juga mukanya kerana dia bersifat dengki, hasad dengki, iri hati kepada sahabat-sahabat dia dan kawan-kawannya. Ya, jadi Allah SWT, ya, supaya aku ni jangan membiarkan dia berlalu amalannya itu di hadapanku kepada malaikat lain. Kemudian malaikat amal itu naik lagi setingkat dengan amalan hamba Allah itu. Amalannya juga bercahaya. Seperti cahaya bulan terbit daripada sembahyangnya. Dia orang di sembahyang tak? Terbit daripada sembahyangnya, zakatnya, haji, umrah, jihad, puasa. Masya Allah. Hingga sampai di langit yang ke-6. Nak pergi ke langit ke-6. Katakan 7 malaikat Allah jadikan sebelum Allah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tiap satu malaikat berada di satu langit ya, sampailah langit yang ke-7. Ya, inilah kerja dia, security. Ya, sekarang ni di langit yang ke-6. Penjaga langit yang ke-6 berkata, berhenti dan pukul oleh kamu muka pembuat amal ini dengan amalannya itu. Ya, ini masa kita hidup ni tuan-tuan. Masa mati lain cerita. Ya, ini tengah hidup kita ni. Ini masa sekarang ni, pagi hingga petang dia kata. Rasulullah kata, ya, amalan kita diangkat. Ya, itu sebab pastikan banyakkan kita membuat orang kata perkara-perkara yang berkebajikan, ya, supaya amalan kita naik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia turun naik pagi hingga petang. Cuma tak nampak je lah. Tak nampak. Ya, yang membawa apa tadi? Malaikat amal. Ya. Sampai ke langit yang ke-6, berhenti dan pukul oleh kamu muka pembuat amal ini dengan amalnya itu. Kerana ia tidak mempunyai perasaan kasihan sama sekali terhadap manusia.
Orang tidak ada perhatian. Apa cakap kita tidak ada, orang kata tidak ada perhatian, tidak ambil tahu hal orang. Dia hadia saja. Ya? Hadia saja ya. Orang sakit ke, orang mati ke, orang ada masalah ke dan sebagainya. Padahal semuanya itu saudara kita. Saudara kita, man rabbuka, man ikhwanuka. Itulah saudara kita. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah saudara kita di sana besok, tuan-tuan. Walaupun dia orang hitam, walaupun dia orang kulit putih, walaupun dia pendek, besar, orang capek dan sebagainya, orang kata mereka ini adalah saudara kita. Kita meninggal, mereka inilah mendoakan kita. Mereka meninggal, kita juga mendoakan mereka. Ya, jadi kita kena ada perasaan kasihan sama sekali. Ya, perasaan kasihan. Jadi orang yang tidak ada mempunyai perasaan kasihan ni, betul, disuruh pukul juga ya. Antara manusia daripada hamba Allah yang ditimpa oleh bala, dia kata, yang ditimpa oleh bala, masalah dan sebagainya, kena ambil tahu. Terutama jiran, saudara kita dan sebagainya, tuan-tuan. Jangan biar saja ya. Jadi dalam bab orang kata mengambil tahu hal ya, saudara kita ni sesama Islam adalah sangat penting. Maka dalam bab ini akan ditanya, tuan-tuan. Dan dalam amalan kita juga akan disoal di langit yang ke-6, tuan-tuan ya. Jadi dia kata sini, tuan-tuan, berhenti dan pukul oleh kamu muka pembuat amal ini dengan amalan itu kerana ia tidak mempunyai perasaan kasihan sama sekali terhadap manusia dan daripada hamba-hamba Allah yang ditimpa oleh bala, bencana atau sakit ya, dan sebagainya lah. Bahkan sebaliknya ia merasa suka pula kawan tu kena bala, suka kawan sakit, suka kawan tu orang kata ada masalah makan ke tidak, mentang-mentang dia Allah bagi orang kata orang kaya, sahabat dia, jiran dia dalam keadaan orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dia buat tak tahu je. Ya, jangan ya. Ini akan ditanya ya. Ya, sebaliknya ia berasa suka dengan keadaan orang yang ditimpa bala, bencana atau sakit itu. Aku malaikat rahmat, apa rahmat, belas kasihan. Dan Allah memerintahkan aku supaya jangan membiarkan berlalu amalannya itu di hadapanku kepada malaikat lain. Belas kasihan sesama manusia. Ya, alhamdulillah Allah bagi kita ada harta, ada kaya, adalah maknanya kaya tak kaya, orang kata alhamdulillah. Maka jangan kita biarkan buat tak tahu jiran kita, saudara kita. Ini satu perkara yang akan jadi soal ditanya di sana besok, tuan-tuan. Kemudian malaikat amal itu naik lagi setingkat dengan amalan hamba Allah itu, iaitu dengan puasanya, sembayangnya, nafkahnya, jihadnya, waraknya, tuan-tuan, Masya Allah. Yang mempunyai suara seperti degung pingat, yang bercahaya seperti cahaya matahari bersamanya. Ya, 3,000 orang malaikat bersamanya hingga sampai di langit yang ke-7. Ini hadis, ya, hadis Allah. Ya. Penjaga langit yang ke-7 berkata, berhenti dan pukul juga oleh kamu muka pembuat amal ini dengan amalannya itu. Pukul segala anggotanya dengan amalannya sampai kepada Allah setiap perbuatan yang tidak diniatkan kerana Allah. Ini dalam bab niat. Niat, ya. Hamba Allah itu melakukan perbuatan ialah dengan maksud bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah, riak lah. Ya, ya, riak lah kan. Riak. Ya. Hamba Allah itu melakukan perbuatan ialah dengan maksud bukan kerana Allah. Bahkan ia berkehendakkan ketinggian di sisi ahli-ahli fiqh. Ia berkehendak kemasyhuran di sisi ahli-ahli ilmu. Dalam buat ilmu katakan, dan ia berkehendak sebutan yang baik di seluruh negeri
Allah memerintahkan aku supaya aku jangan membiarkan berlalu amalannya itu di hadapanku kepada malaikat lain. Di dalam bab amalan, kebajikan, ilmu dan apa sajalah orang kata bukan kerana Allah. Ya, pukul juga. Padahal daripada langit yang ke-6 pergi ke 7 tu diiringi oleh 3,000 malaikat yang berdengung-dengung dengan cahaya, daripada cahaya nafkahnya, daripada cahaya jihadnya, waraknya, semayangnya, puasanya, lagi apa tuan-tuannya. Tapi kerana nawaitu dia bukan kerana Allah, maka digodam lagi. Godam, ya. Dalam ilmu ke, kerana nak orang terkenal, dia masyhur, ibadah dan sebagainya, sedekah supaya orang tahu dia bersedekah, dia banyak duit dan sebagainya. Artinya bukan kerana Allah. Tiap-tiap perbuatan yang dikerjakan bukan kerana Allah, maka perbuatan itu adalah riak. Ya, adalah riak namanya. Dan Allah tidak menerima perbuatan orang yang riak. Ya, baik. Kemudian malaikat amal itu naik lagi dengan amalan hamba Allah, iaitu daripada amalan sembahyang, zakat, puasanya, hajinya, umrah. Budi pekerti yang baik pun termasuk tuan-tuan. Diam, warak, diam. Ahli zikir, Masya Allah. Ya, hebat orang ni. Dan ingat kepada Allah. Ya, ini orang memang hebatlah. Dengan iringan malaikat yang menjaga 7 petala langit tadi naik ke atas. Daripada langit yang ke-7 nak menyembah kepada Allah. Ni amalan ini malaikat yang tiap-tiap langit tadi naik bersama, meraihkan, nak mempersembahkan amalan itu kepada Allah. Hingga mereka membuka dinding dan sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dibaratkan dinding sampai dah ke dinding dia. Ke dinding orang kata antara Allah dengan makhluk ni. Ya, ya. Dan mereka naik saksi akan amalan-amalan yang ikhlas. Ya Allah, ini amalan ikhlas ya Allah. Ini amalan kepada-Mu ya Allah. Hamba yang kami bawa ni. Ni saksikan, kata malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang membawa tu, penjaga itu, bahawa kamu sekalian memelihara akan amalan zahir saja. Kamu yang nampak saja. Apa yang kamu nampak saja. Apa yang nampak dengan zikirnya, hajinya setiap tahun pergi, umrahnya hajinya berapa kali, umrah setiap tahun, umpama dengan zakat, puasa, apa yang kamu nampak aja kata Allah. Ya tak? Ya. Dan aku Allah melihat dan memelihara akan hati hamba-Ku. Aku mengetahui apa yang dalam hati dia. Walaupun kamu ahli semayang, ahli puasa, haji, umrah, itu pada zahir. Pada zahir, bagaimana dalaman kamu tak nampak, tapi aku yang melihat. Aku yang maha melihat, kata Allah SWT. Bahawasanya ia membuat amalan tersebut bukan kerana aku, kata Allah. Ya, bukan kerana aku, kata Allah. Bahkan ialah kerana untuk selain daripada aku. Maka aku laknat hamba-Ku, itu laknat. Laknat apa tuan-tuan? Kutuk. Allah tak terima. Ini masuk dalam bariak. Ya, bukan kerana aku. Kamu yang kamu nampak pada zahir sajalah, sembahyang dia, puasa dia, orang tiap tahun pergi umrah, ya, bawa umrah, pergi umrah dan sebagainya. Banyak lagi ibadah yang lain. Itu yang nampak pada zahir. Tapi kamu tak nampak, tak tahu apa yang di dalamnya. Nawa itu dia. Kerana untuk selain padaku, maka aku laknat hamba-Ku. Kutuk, laknat ni kutuk. Aku kutuk, aku laknat hamba-Ku, laknat engkau ya Allah. Ya, dan laknat daripada kami. Kalau Allah melaknat ya Allah, kata malaikat, kami pun terus melaknat juga. Berapa ribu malaikat, berapa banyak malaikat mengiringi mengiringi amalan itu. Allah laknat dan malaikat pun terus juga melaknat daripada kami. Dan hamba Allah itu dilaknat juga oleh 7 petala langit beserta dengan penduduk-penduduk yang ada di dalamnya. Allah melaknat, malaikat semua melaknat, dan 7 petala langit beserta dengan penduduk-penduduk yang ada di melaknat amalan orang tersebut. Sebab amalannya bukan kerana Allah.
puasa, semayang, zikir, haji, umrah, apalagi tuan-tuan, budi pekerti tadi kan, ya, ini semuanya bukan kerana Allah. Ya, Allah melaknat, malaikat melaknat, dan 7 petala langit, 7 petala bumi, dan seisinya terus melaknat. Tak payah lah, riak, batal, reject, reject, ya. Kemudian sahabat bernama Muaz bin Jabal tadi tuan-tuan berkata, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya boleh terlepas daripada dan selamat daripada tersebut? Ya Rasulullah, bagaimana nak selamat? Ini satu perkara yang sangat penting ni, yang amalan kita dinaikkan, dibawa untuk menemui Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ikutlah aku. Ikutlah aku, kata Rasulullah. Ini ya, tetap pintu langit tadi, apa yang kita sebut tadi tuan, ya, apa yang berlaku tuan, dengan hasad ya, dengan dengkinya apa tadi, sombongnya tuan, dengan riaknya sebagainya tadi kan, macam mana nak mengelakkan? Apa kata Rasulullah? Ikutlah aku. Jika ada terdapat di dalam amalanmu itu kekurangan, maka hendaklah engkau berbuat seperti berikut. Peliharalah lidahmu. Dia kata jangan kau menyucikan diri, jangan bermegah-megah, itu maksudnya. Ya, jangan kau membesarkan diri, niat betulkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kau berbisik-bisik dengan seorang padahal di situ ada orang. Kita bertiga berbisik-bisik, 1, 2, 3. Yang orang yang ketiga ni macam terdengar-dengar apa dia cakap ni, apa dia bisik ni. Itu satu perbuatan yang tak elok. Dilarang oleh Rasulullah, tentang dilarang oleh Rasulullah. Jangan engkau tinggikan dirimu dan jangan engkau membesar-besarkan dirimu, maka akan terputus daripadanya kebaikan dunia dan akhirat, tidak ada rahmat. Jangan engkau mencari-cari kehormatan orang. Apa mencari? Mengumpat. Ya, mencari ini kehormatan orang, mengumpat. Jangan engkau mengumpat orang. Dan jangan engkau membuka aib dan kecacatan orang. Ini jaga sikit, kata Rasulullah. Nescaya engkau akan dicari oleh anjing di dalam neraka pada hari nanti, kiamat nanti. Jangan mencari, artinya jangan mengumpat orang. Dan orang yang mengumpat ni, dia akan dicari oleh anjing, ya, dalam neraka besok. Ya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wan nasyitati nashta. Surah An-Nazi'at ayat yang kedua. Adakah engkau tahu, wahai Muaz, apa itu wan nasyitati nashta? Ya Muaz, tahu tak? Muaz bin jawab, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah menerangkan, wan nasyitati nashta ni, apa yang dimaksudkan di sini, dia adalah anjing di dalam neraka yang menggigit daging daripada tulang orang yang mengumpat. Ya. Baik. Akhir sekali tuan-tuannya, apakah ulasan Imam Ghazali mengenai hadis ini? Imam Ghazali berpendapat bahawa sifat itu, hasad, dengki, takabur, sombong, riya, ujub, hairankan diri, adalah daripada ibu segala sifat kejahatan di dalam hati, kata Imam Ghazali. Tempat tumbuhnya ialah sifat kasihkan dunia. Pertama, kasih dunia ni merupakan tapak semayan. Tapak semayan, biji-bijian ni, campaklah biji hasad, dia akan tumbuh dengan suburnya. Campak biji ujub, dia akan tumbuh dengan suburnya. Campak biji bakhil dan sifat-sifat mazmumah tadi, di tapak dia hubub dunia, kasihkan dunia, kata Imam Ghazali. Ya. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud kasihkan dunia itu adalah punca segala kesalahan dan kejahatan. Ya. Dalam pada itu dunia adalah sebagai tempat tanaman bagi akhirat. Oleh itu barang siapa menikmati dunia menurut kadar yang dikehendaki sahaja dan untuk menolongnya menuju ke akhirat, maka dunia adalah sebagai tempat tanaman bagi akhiratnya. Tetapi barang siapa menikmati dunia dengan sepuas-puasnya, ya, dunia itulah dunia, tidak ada lagi dah bagi dia, maka dunia adalah tempat yang membinasakan diri. Wallahu a'lam.
saya dapat sampaikan sebagai selingan kita dalam kita memastikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum ya karim.